Jangan menangis cinta. Minggu yang ke-8. Apa yang berlaku? Bahagian 1. Yang pertama, kita tanya dia, dia tanya kita pula. Akhirnya, Rihanna selamat melahirkan zuriat keduanya, iaitu lelaki yang diberi nama Aziz Iskandar. Pak Nordin melawat anaknya dan melihat keadaannya yang agak lemah, tetapi dia bersyukur Rihanna selamat bersalin. Dialah orang yang ikamatkan cucu keduanya itu. Semasa mereka berdua berbual, Zulkifli pula datang melawat dan dia sedang mendukung cinta. Rihanna melihat anaknya begitu manja dengan ayah Zul. Pak Nordin keluar bilik untuk menguruskan urusan keluar wad. Sempatlah juga Rihanna dan Zul bergurau senda dan tiba-tiba keluar topik mengenai jodoh. Zul dah anggap cinta macam anak dia sendiri. Rihanna mengusik Zul dan dia berkata, kalau ada makwa yang berkenan dengan Zul, mesti sahamnya jatuh. Kerana nanti orang lain fikir Zul dah berkahwin. Sampai ke situ Rihanna berfikir. Dan Zul berkata balik yang sememangnya dia tidak pandai langsung dalam bab-bab bercinta. Tapi andai kata jodohnya dah sampai, dia akan terima juga. Tapi yang penting jodoh tu kena cari dan berusaha sebaik mungkin. Andai kata hati Kak Long terbuka semula, adakah Abang Zul akan terima dia? Rihanna sempat bertanya lagi. Tapi Zul hanya berdiam saja dan senyum. Zul pula bertanya pada Rihanna, kalau Zafran dah berubah, adakah Ria terima dia semula? Rihanna agak terkejut dengan pertanyaan tersebut. Kita tanya dia, dia tanya kita pula. Zul faham apa yang Rihanna alami. Bukan semudah itu dia boleh melupakan apa yang Zafran telah lakukan terhadapnya. Yang kedua, isi hati Rihanna dan Amirah. Dengan leka Zul dan Rihanna berbual, Amirah dan Nabila pula masuk. Muka Amirah berubah melihat Zul. Zul tahu kehadirannya mengganggu dirinya. Lalu dia keluar dari bilik. Putih pula teruja melihat anak buahnya. Dan lepas itu dia mengikut Zul keluar yang sedang mendukung cinta. Perbualan antara Rihanna dan Amirah. Rihanna memuji kebaikan yang ada pada diri Zul. Kak Long tak berapa suka dengan kata-kata Ria. Tak salah nak memuji, tapi jangan puji depan dia. Dia fikir kalau Ria berkata begitu, hatinya nak terbuka semula untuk Zul. Tapi tidak. Sebenarnya, Rihanna tak berniat begitu. Kak Long bertanya balik, adakah Rihanna dah mula suka dengan Zul? Pujian itu bukanlah bermakna Rihanna dah mula jatuh hati pada Zul. Tidak sama sekali. Amirah pula masih menantikan Datuk Mustafa. Perasaan cinta yang susah dipadamkan. Begitu juga Rihanna. Takkan dia boleh lupakan Zafran semudah itu saja. Apa yang dia telah buat pada cinta memang susah Rihanna nak lupakan. Yang ketiga, perasaan Abah. Rihanna bertanya pada Kak Long keadaan maknya. Kesihatan mak yang tidak berapa baik. Asyik demam saja. Rihanna fikir mungkin maknya rindukan Abah. Tapi Amirah menidakkan kata-kata Rihanna. Mak yang sakit bukannya rindu suaminya, tapi dia tertekan Pak Nordin tinggalkan dia. Malu dengan jiran, malu dengan orang kampung. Kalau ikutkan, perkara ini masih belum diketahui lagi oleh orang sekeliling. Rihanna berkata bahawa abahnya nampak lebih gembira dan tenang dengan kehidupannya sekarang. Tidak seperti dulu. Tidak perlu makan hati dengan Mak Yang. Yang keempat, Dina cuba goda Zafran. Masa cepat berlalu. Hampir 4 tahun Zafran tinggal di London dan bekerja dengan Pak Su. Haris, Mama dan Papa pun dah pulang Malaysia. Hanya dia saja yang tinggal dalam rumah. Di saat itu juga dia teringat kenangan pahitnya bersama Rihanna. Isterinya langsung tak memahami perasaannya. Di mulutnya hanya cinta saja. Termenung Zafran seketika di sofa ruang tamu sehingga dia tersedar ada bunyi kuat iaitu pintu ditutup. Zafran terfikir mungkin ada pencuri masuk, tetapi bukanlah pencuri. Rupa-rupanya orang itu adalah Dina. Terkejut Zafran melihat Dina ada dalam biliknya, terbaring atas katilnya dengan memakai baju tidur. Zafran pelik macam mana Dina boleh masuk ke rumah. Dina beritahu yang dia mendapatkan kunci dari Mama dengan alasan nak datang rumah nak ambil barang, padahal nak berjumpa dengan Zafran. Dina meluahkan perasaan cintanya. Pintu hati Zafran dah tertutup untuk Dina. Dengan perangai Dina yang ditunjukkan di depannya, Zafran makin menyampah. Sanggup gadai maruah hanya kerana lelaki. Zafran terus mengheret Dina keluar dari rumah. Dia merasakan Dina seperti merancang sesuatu kerana kelakuannya seperti terdesak. Zafran berkata lagi pada Dina yang dia masih ada agama dan tidak akan sesekali buat perkara terkutuk.
Dina bengang dengan kata-katanya dan dia melawan balik. Kalau Zafran masih ada agama, kenapa tergamak berkelakuan buruk pada bekas isteri dan anaknya? Tuhan baru uji sikit dan melatah. Sakit hati Zafran mendengarnya dan terus menutup pintu. Selepas itu, Dina menggugut untuk bocorkan rahsia keluarga Zafran. Hal ini ada berkaitan dengan Pak Su, iaitu Jeffrey. Zafran terus tertanya-tanya. Kata-kata Dina berlega dalam fikirannya. Akhirnya, Zafran memutuskan untuk balik ke Malaysia supaya Dina tidak mengganggunya lagi. Yang kelima, Hafiz masih marahkan Zafran. Bila Zafran dah pulang Malaysia, dia berjumpa dengan Hafiz. Pada masa ini, Hafiz dah bertunang. Zafran bertanya bila nak langsungnya. Kawan baiknya seperti malas nak menjawab pertanyaannya. Zafran perasan Hafiz seperti marahkan dia. Kalau Hafiz tak suka Zafran datang rumah, dia kena cakap terang-terang. Hafiz masih tak suka dengan sikap Zafran. Dia masih marahkan atas tindakan Zafran terhadap cinta. Namun Zafran menjelaskan bahawa dia bukanlah tak bertanggungjawab atas apa yang dia buat pada Rihanna. Dia dah cuba untuk bagi nafkah, tapi apakah daya, Rihanna dah menutup akaun banknya. Zafran pun malas nak fikir, dan dari saat itu dia tidak pedulikan isteri dan anaknya lagi. Hafiz meluahkan lagi sikap Zafran. Walaupun pertalian Zafran dan Rihanna dah putus, tetapi ikatan terhadap anaknya kekal sampai bila-bila. Semua orang tidak fahami apa yang Zafran rasakan. Dia dah berulang kali berkata pada semua orang yang dia memang tak suka dengan cinta sebab dia cacat. Sikap angkuh Zafran masih ada pada dirinya. Cinta cacat disebabkan kekurangan fizikalnya, tetapi Zafran pula cacat disebabkan hatinya. Yang keenam, perkara yang bakal terbongkar. Termenung seketika memikirkan apa yang Dina dah buat dengannya di London. Dia melihat baby cot yang ada dalam biliknya. Dia terus naik angin. Dia turun ke bawah dan terus memanggil Kak Satri supaya keluarkan baby cot dari biliknya. Puan Sabrina bercakap dengan anaknya. Dia menjelaskan kenapa dia biarkan baby cot itu dalam bilik anaknya. Dia berfikir mungkin Zafran nak gunakannya untuk Farah selepas berkahwin dengan Dina. Zafran terkejut dengan kata-kata maminya. Orang dah campak, takkan nak ambil. Lainlah orang itu, sanggup kutip balik. Zafran seperti membeli Haris. Dah Haris terus memandang adiknya. Datuk Seri Razia tak sedar hati. Zafran menganggap Rihanna seperti barang dan kata-katanya menaikkan amarah Haris. Disebabkan itu, satu perkara yang bakal terbongkar dan Zafran perlu tahu hal sebenar. Yang ketujuh, Zafran sudah tahu perkara sebenar. Datuk Seri Razia memanggil Kak Satri dan menyuruhnya bawa Farah ke atas. Satu pergaduhan besar yang bakal berlaku. Dia cuba menghalang Haris dari bertengkar. Sudah sampai masanya Haris memberitahu pada Zafran apakah rahsia yang disembunyikan dalam keluarga ini. Zafran perlu tahu apa yang Haris tanggung selama ini. Dia beritahu pada Zafran bahawa dia terlalu angkuh dan tidak menerima kecacatan cinta. Begitu juga orang yang duduk di dalam rumah. Zafran tahu apa yang dimaksudkan Haris. Orang itu adalah Mami dan Nek Tok. Dia seperti cuba pertahankan maminya. Zafran berfikir mungkin apa yang ditanggung Haris adalah derita yang Haris tempuhi ketika dia kemalangan di London. Lepas itu, Dina lepas tangan sebab tak nak jaga suaminya dan minta cerai. Namun, apa yang diberitahu Zafran kepada Haris itu adalah terlalu sikit perkara yang ditanggung. Tapi perkara yang berat Haris perlu pikul ketika dia kena berkahwin dengan Dina. Tiba-tiba Nek Tok mencelah. Dia cuba menghalang Haris memberitahu perkara sebenar pada Zafran. Zafran bingung dan dia tertanya cerita apa yang dirahsiakan. Haris dah tak sanggup bergaduh adik-beradik kerana Dina. Dah bergaduh sebab nak selamatkan Pak Su yang tak berguna itu. Dia berkahwin dengan Dina sebab Dina mengandungkan anak Pak Su, Farah, anak Jeffrey. Zafran terus terduduk dan terkejut, bagaikan tak keluar suara Zafran. Nek Tok tak bagi beritahu pada Zafran sebab Nek Tok takut dia akan bergaduh dengan Pak Su dan Mak Su akan tahu. Sebesar hama pun Haris tak ada perasaan dengan Dina. Perkara yang Haris paling terkilan, Zafran sanggup bercerai dengan Rihanna disebabkan kekurangan cinta.
Kalaulah semua orang dalam rumah boleh menerima Farah, tak kira siapa pun diri dia, kenapa tak boleh terima cinta? Darah daging sendiri, anak yang lahir dalam hubungan yang halal. Hanya kerana cinta pegang teddy bear, Zafran sanggup pukul dan sakitkan anaknya. Kejam kau Zafran. Haris begitu marah pada adiknya. Zafran hanya menunduk kepalanya dan menangis atas penyesalannya. Namun Farah tidak bersalah dalam hal ini. Dia juga perlukan kasih sayang semua orang dalam keluarga. Tanpa menunggu, Haris berlalu dari situ dengan hati yang terluka. Zafran kecewa dengan Mami dan Nek Tok kerana mempertahankan Pak Su sanggup menggadaikan kebahagiaan dia. Puan Sabrina lagi sanggup menyuruh Zafran berkahwin dengan Dina, sedangkan Zaf dah dapat isteri yang baik. Begitu sekali Puan Sabrina menghancurkan hidup anaknya. Dari saat itu, Zafran mengetahui begitu besar pengorbanan abangnya, tapi pengorbanan itu sia-sia saja. Tapi kalau tak jadi semua ini, Zafran tidak akan berkahwin dengan Riana. Zafran terus naik ke atas dan melihat Kak Satri sedang berusaha menarik baby cot keluar dari biliknya. Zafran menghalang dan dia nak simpan baby cot itu. Dia nak pergi mencari Riana dan Cinta. Dia nak memohon keampunan daripada mereka. Yang ke-8, surat kertas biru. Ketika Zafran mengemas kain bajunya ke dalam beg, dia terasa ada kertas terselit di celah poket beg bajunya. Dia terus mengambilnya. Kertas berwarna biru. Dia melihat surat itu adalah tulisan Haris. Zafran terus membacanya. Zafran tidak mampu membendung kesedihannya. Kenapa Riana perlu merahsiakan hal ini? Terseksa hidupnya selama ini. Macam-macam cemuhan dia terima, tapi Ria sanggup telan je. Ria tak sebut pun perkara ni. Betapa mulia hati Riana. Zafran berdoa agar dia bertemu semula dengan Riana dan Cinta.